Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kita bersiaran dalam Mandalika TV yang mana fokus utama adalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan intipati Muzium Negeri Terengganu. Dan di bawah satu bumbung ini sudah tentu ia banyak menyentuh tentang permuziuman. Pada kali ini kita ada seorang tetamu jemputan yang sememangnya tidak asing lagi di Muzium Negeri Terengganu. Seorang yang ramah mesra, aktif dalam mendukung kerja-kerja pemuziuman dan kebajikan. Beliau yang saya maksudkan adalah Encik Ahmad Khairul Herman bin Rozali, iaitu Ketua Bahagian Pendidikan bagi Sektor Pameran dan Pendidikan Muzium Negeri Terengganu. Selamat datang ke studio Mandalika TV. Apa khabar Encik Herman? Okey, alhamdulillah sihat. Terima kasih. Diharap Encik Herman ceria-ceria dan sentiasa bersemangat dalam menguruskan bahagian pendidikan serta urusan seharian. Dan untuk kali ini kita ingin mengorek sedikit perihal tentang bahagian pendidikan khususnya. Barangkali Encik Herman boleh menjawab segala pertanyaan yang akan diajukan oleh saya nanti. Semoga jawapan dan pencerahan yang diberikan dapat menyalurkan maklumat kepada masyarakat di luar sana agar lebih mengetahui tentang pendidikan muzium pada masyarakat. Baik, adakah Encik Herman sudah bersedia? InsyaAllah dah bersedia. Kalau sudah bersedia, kita teruskan dan saya akan mulakan sesi soal jawab ataupun Q&A. Ini secara santai tetapi pastinya informasi itu nanti akan lebih bermaklumat dan bergaya. Soalan pertama saya agak santai. Sudah berapa lama Encik Herman memegang amanah sebagai Ketua Bahagian Pendidikan? Okey, jadi untuk makluman, saya telah mengambil alih tanggungjawab sebagai Ketua Bahagian Pendidikan bermula daripada 1 Mac 2015 lagi. Dan saya dah berkhidmat di bahagian pendidikan ni lebih kurang 5 tahun. Dan untuk makluman juga, bahagian pendidikan secara rasminya telah diwujudkan di Lembaga Muzium Negeri Terengganu ini bermula pada 1 Januari 2012 lagi. Boleh Encik Herman perjelaskan peranan dan objektif bahagian pendidikan ini dalam organisasi Muzium Negeri Terengganu? Okey, jadi untuk peranan bahagian pendidikan, kita sebenarnya bertanggungjawab dalam merangka beberapa program pendidikan dalam usaha untuk mendidik masyarakat, khususnya bagi generasi muda, dengan sesuai peranan Muzium Negeri Terengganu sebagai sebuah institusi pendidikan yang tidak formal. Jadi penekanan utama yang kita harapkan ataupun tanggungjawab kita adalah untuk menyampaikan maklumat dan mendidik masyarakat melalui pelbagai program yang telah kita aturkan. Dan untuk seterusnya, sebenarnya kita ada 4 teras objektif di bahagian pendidikan. Yang pertama, kita ingin membina hubungan akrab antara institusi muzium dan juga pihak sekolah, sama ada di sekolah rendah, menengah ataupun institut pengajian tinggi. Yang keduanya, kita juga mendidik pelajar untuk mencintai warisan nenek moyang kita. Dan selain daripada itu, kita juga ingin menyemai jati diri dan juga cinta terhadap sejarah dan budaya di kalangan pelajar bagi sekolah rendah, tadika sekolah rendah, menengah serta institusi pengajian tinggi juga. Dan yang terakhir sekali, kita ingin menyempurnakan peranan institusi pemuziuman dalam mendidik masyarakat. Seterusnya, Tuan, peranan dan objektif yang telah Encik Herman perjelaskan dengan panjang lebar tadi, semoga informasi ini sedikit sebanyak dapat membantu penonton. Jadi, selaras dengan peranan dan objektif, apakah hak core bahagian pendidikan itu sendiri dalam memberi manfaat kepada masyarakat khususnya? Okey, jadi untuk bahagian pendidikan ni, kita punya core business di bahagian pendidikan terdiri daripada 2 program, iaitu program Enrich di mana program dalaman dan juga program Outreach iaitu program luaran. Jadi
Kedua-dua program ini adalah membantu menjalankan penyaluran maklumat kepada pelajar bermula daripada akar umbi lagi, iaitu seperti saya jelaskan tadi, kita ingin menyerapkan bermula daripada tadika sehinggalah pelajar di institusi pengajian tinggi, malah juga kita akan diperluaskan juga kepada masyarakat setempat. Jadi boleh saya beritahu sedikit, iaitu program English ini adalah kita tertumpu kepada program dalaman di dalam Muzium Negeri Terengganu, dan juga di program Outreach ni kita akan pergi kepada sekolah ataupun permis di luar di atas permintaan daripada agensi tersebut. Kita sambung lagi bual bicara kita. Sangat menarik apa yang diperkatakan oleh Encik Herman tadi ya. Jadi soalan yang seterusnya, soalan yang keempat, boleh Tuan perjelaskan secara lebih rinci ataupun terperinci apakah yang dimaksudkan inreach dan outreach tersebut itu? Okey, terima kasih. Jadi seperti yang saya terangkan sebentar tadi, berkenaan dengan program Enrich, iaitu salah satu program dalaman. Jadi bukan sahaja tertumpu kepada permis utama di Kompleks Muzium Negeri Terengganu, malah kita juga mengadakan program sebegini di bawah pengurusan Muzium Negeri Terengganu sendiri, seperti mana di Rumah Haji Su, Kota Lama Duyung, Muzium Daerah Dungun, Muzium Daerah Kemaman, Bukit Puteri dan sebagainya. Jadi untuk mengadakan program Enrich ini, agensi sekolah terutamanya sama ada di sekolah rendah menengah akan membuat permohonan terlebih dahulu kepada pihak kami di bahagian pendidikan sekurang-kurangnya 1 minggu daripada tarikh program yang nak dijalankan. Dan untuk makluman juga, program ini adalah percuma tanpa apa-apa bayaran, hanya dikenakan tiket pada untuk kemasukan ke galeri sahaja. Manakala dan selain daripada itu juga, untuk program English ini kita tak tertumpu kepada pelajar sekolah di negeri Terengganu saja, malah kita terima terbuka ke seluruh pelajar-pelajar di Malaysia yang berminat untuk mendapatkan perkhidmatan program Enrich. Manakala untuk program Outreach, kita adakan program di sekolah tersebut, sama ada di sekolah rendah, menengah maupun di Institut Pengajian Tinggi. Dan ini juga sama, program ini adalah percuma tanpa apa-apa bayaran, dan agensi tersebut perlu membuat permohonan juga terlebih dahulu sekurang-kurangnya 1 minggu daripada tarikh yang kita hendak adakan program. Dan untuk program Outreach ini kita hanya tertumpu kepada sekolah di negeri Terengganu sahaja. Okay. Saya sendiri sangat teruja apa yang diperkatakan oleh Encik Herman, dan bila meneliti kaedah konsep Enrich dan Outreach, apakah keberkesanannya kepada kelompok pelajar-pelajar tersebut? Dalam konteks ini, apakah muzium itu sendiri hanya mengambil kesempatan untuk memperkenalkan muzium ini kepada khalayak yang sememangnya kita tahu masyarakat lebih memilih tempat hiburan yang bersifat santai dan menyeronokkan? Boleh Tuan mengulas lebih lanjut tentang isu ini? Okey, berkenaan dengan implikasi kepada pelajar melalui program yang telah kita aturkan untuk membentuk generasi muda kita pada hari ini, iaitu celik sejarah, di mana ianya mendidik generasi muda agar menyedari kepentingan warisan negara, kerana mereka adalah pewaris kepada kepimpinan negara kita di masa hadapan dan menepati kehendak dan keperluan semua para pelajar. Jadi program yang kita bawa ini sebenarnya menjurus kepada penekanan mesra pelajar dan juga gerak kerja berkumpulan, akan memberi peluang kepada mereka untuk berinteraksi serta belajar melalui artifak yang sebenar, iaitu kita lebih kepada solid evidence.
memang saya tidak dinafikan bahawa dengan perkembangan atau peredaran masa kini, masyarakat lebih cenderung kepada edutainment yang bersifat hiburan, dan ininya adalah satu cabaran kepada industri pemuziuman kita pada hari ini. Tapi walau macam mana pun, sekarang ini kerajaan telah memikirkan satu program yang baru di mana Kementerian Pendidikan dan juga Jabatan Muzium Malaysia telah bekerjasama untuk mengadakan satu modul berdasarkan silibus dalam buku teks. Ianya adalah tidak lain dan tidak bukan untuk memperkasakan supaya memperkasakan subjek sejarah, dan secara tidak langsung akan menaikkan martabat pemuziuman, dan kita boleh anggap akan sama seperti mana di negara barat nanti. Baik, rumusan daripada soalan saya sebentar tadi, Encik Herman. Jadi, apakah keberkesanan program Inreach dan Outreach ini kepada kelompok pelajar dan muzium itu sendiri? Okey, melalui program yang telah saya terangkan seperti tadi, memang kita terapkan secara teori dan praktikal ini, dan sememangnya pelajar itu akan menimbulkan perasaan minat serta cintai terhadap sejarah dan budaya, dan juga malah meningkatkan kefahaman terhadap muzium. Dan selain daripada itu juga, melalui program ini akan mendidik para pelajar kita, terutama generasi muda kini, tentang nilai dan juga tanggungjawab untuk menghargai warisan sejarah dan budaya bangsa, dan juga membentuk kepada jati diri masyarakat yang kuat. Masih lagi memperkatakan tentang Inreach dan Outreach. Sehubungan dengan itu, boleh Encik Herman memperjelaskan lagi dengan lebih kukuh dari segi konteks modul-modul yang digunakan atau diterapkan khususnya dalam program tersebut? Okey, jadi untuk modul Inreach dan Outreach memang dua tu adalah modul yang berbeza. Jadi apa yang saya boleh terangkan untuk modul Inreach, pertama sekali dia bergantung kepada masa dan juga sasaran pelajar, terutamanya. Maksudnya apabila rombongan tu datang, sebelum masa dia orang membuat permohonan, mereka akan nyatakan dari segi masa paling minimum 1 jam ataupun maksimum setengah hari, dan juga sasaran pelajar tu sama ada di peringkat tadika, sekolah rendah, menengah ataupun institut pengajian tinggi. Jadi untuk berkenaan dengan Inreach, antara aktiviti yang kita dapat jalankan, antaranya adalah pelajar itu boleh mengadakan soalan kuis sama ada individu ataupun berkumpulan, dan juga kita juga ada mengadakan seperti explorers dan mengadakan tasking yang tertentu untuk menambah pengetahuan dan juga maklumat pengetahuan berkenaan dengan pemuziuman. Dan selain daripada itu, kita juga mengadakan teka silang kata, kalau kata peringkat tadika, mewarna dan sebagainya. Dan dianya tidak lain dan tidak bukan untuk menimbulkan perasaan minat kepada pelajar itu sendiri tentang pemuziuman. Manakala untuk program Outreach, modul yang kita perkenalkan memang adalah tertakluk kepada 2 jam, dan dia ada beberapa elemen yang telah kita aturkan. Jadi antaranya pengenalan ataupun kefahaman tentang muzium secara umum, dan kita juga mengadakan demonstrasi berkenaan dengan pemakaian dan juga artifak dan sebagainya. Dan kita juga ada mengadakan nyanyian lagu-lagu patriotik ataupun lagu tentang negeri Terengganu, dan juga para pelajar boleh menanyakan soalan jikalau mereka tidak memahami, dan kita juga membawa mini pameran bersama di sekolah tersebut untuk mempamerkan apa sebahagian yang ada dekat Muzium Negeri Terengganu. Jadi modul-modul ini memang kita tidak menitik beratkan dan sebenarnya kita hendak menanamkan perasaan cinta dan sayang tentang warisan budaya sejarah khususnya Negeri Terengganu kita.
Saya merasakan sendiri apa yang diperjelaskan oleh Encik Herman tadi sangat terperinci dan sangat memberi info ataupun maklumat yang kita sebelum ini kurang mengetahui dan kurang sedar tentang apa itu istilah yang disebutkan sebagai inreach dan outreach. Baik. Timbul pula satu konsep baru, iaitu selain daripada program inreach dan outreach, saya difahamkan terdapat satu program baru yang dalam proses pengkemaskinian dan akan dilaksanakan tidak berapa lama lagi, dan program itu dijenamakan sebagai IPIM. Justru itu, boleh Tuan perjelaskan apa yang dimaksudkan IPIM itu? Saya rasa masih ramai yang tidak mengetahui dan tidak jelas dari segi konseptual maksud yang tersirap ataupun penggunaan kepada penyaluran maklumat kepada masyarakat di luar sana. Silakan Encik Herman. Okey. Jadi berkenaan dengan IPIM ini, kalau ikut peringkat awalnya ditubuhkan adalah bermaksud satu pelajar satu muzium, dan sekarang ini pihak Kementerian Pendidikan bersama dengan Jabatan Muzium Malaysia telah merangka satu penjenamaan yang baru yang dipanggil Inspirasi Pelajar dan juga Inovasi Muzium. Jadi untuk program IP ini masih belum dapat dilaksanakan lagi kalau ikutkan pada tahun ini, tapi oleh kerana kita telah alami pandemik COVID-19 ini, insya-Allah program itu akan dapat diteruskan di masa akan datang. Jadi untuk makluman juga berkenaan dengan program IPIM ini adalah gabungan daripada kerjasama 3 agensi yang besar, iaitu daripada Kementerian Pendidikan itu sendiri, Kementerian Pendidikan Malaysia bersama dengan Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Budaya Malaysia serta Jabatan Muzium Malaysia. Jadi apa yang boleh saya kongsikan sedikit berkenaan dengan IPIM ini, antara matlamatnya adalah berkenaan dengan strategi jangka masa panjang. Jadi program ini diperluaskan untuk melibatkan buat masa sekarang ini berkenaan dengan subjek sejarah terlebih dahulu, manakala nanti akan disusuli dengan subjek yang lain. Ini adalah untuk meningkat minat pelajar kepada mata pelajaran teras akademik lain dengan konsep PMP, lebih menarik melalui pengalaman secara langsung dan juga bahan melalui koleksi yang nyata dan juga sahih. Dan konsep berkenaan dengan IPIM ini adalah satu program di mana pembangunan sasiah pelajar dan juga guru yang menggalakkan setiap pelajar bermula daripada tahun 4 lagi, iaitu masa tahun 4 telah mempelajari subjek sejarah di sekolah rendah sehinggalah tingkatan 6 di sekolah menengah untuk melawat muzium sekurang-kurangnya sebuah muzium pada tahap persekolahan. Jadi tempoh masa untuk program yang akan dijalankan nanti bermula pada Mac hingga Ogos pada setiap tahun. Dan program ini juga menggalakkan setiap siswa pendidik di IPG dan juga IPTA untuk melawat serta menjalankan kegiatan sekurang-kurangnya satu buah muzium dalam tempoh pengajian yang dikendalikan secara terancang dan sistematik. Diharap apa yang telah diperkatakan oleh Encik Herman tadi dapat memberi kefahaman lebih jelas lagi tentang program IPIM ataupun IPIM yang difahami masih baru lagi. Baik, kita sambung lagi untuk pertanyaan seterusnya. Negara kita sedang melalui gelombang peringkat ketiga tentang pandemik COVID-19 yang menjadi kebimbangan berterusan kepada semua orang, dan tidak berkecuali kami juga di sini. Pastinya kami di sini telah mengikuti SOP seadanya dengan menjarakkan kedudukan 1 meter, sebaiknya 2 meter, bersedia menggunakan pelitup muka dan sentiasa menjaga kebersihan dengan membasuh tangan sekerap mungkin. Soalan saya yang seterusnya, apakah tindakan bahagian pendidikan setelah berlakunya suasana pandemik COVID-19 yang telah melanda ke negara kita, khususnya membabitkan pengurusan muzium itu sendiri?
Sememangnya suasana pandemik COVID-19 pada hari ini sangat memberi kesan kepada bahagian pendidikan, kerana kita juga mendapat makluman daripada Jabatan Pendidikan Negeri melalui Kementerian Pendidikan sebenarnya tidak dibenarkan sebarang rombongan ataupun aktiviti yang boleh dijalankan sama ada di Muzium Negeri Terengganu ataupun di sekolah sehinggalah Disember pada tahun ini. Dengan itu, bahagian pendidikan mengikut kepada peredaran semasa pada zaman kini, jadi kita akan menekankan manfaatkan sistem online ataupun media sosial pada hari ini. Contohnya kita mengemaskinkan aktiviti atau program dalam Facebook jabatan, mengadakan bengkel, forum ataupun webinar dan juga soalan kuis dan berkenaan dengan trivia ataupun sebagainya. Jadi itulah apa yang kita mampu dapat lakukan untuk buat masa kini. Berbalik kepada soalan ini, dia kebarangkalian ada pertalian dengan soalan yang sebentar tadi. Seperti yang Cik Herman cakap, muzium juga terkesan sementara lagi dalam satu organisasi yang besar. Sudah tentu bahagian pendidikan itu sendiri juga mempunyai strategi dan pengkemaskinian semula agenda program dan aktiviti. Baik, boleh Encik Herman perjelaskan lagi dengan lebih rinci ataupun perinci bagaimanakah bahagian ini, itu khususnya bahagian pendidikan itu sendiri, untuk menangani suasana ini dalam usaha untuk menyalurkan maklumat kepada masyarakat tanpa henti, berterusan, supaya mereka lebih dekat, lebih mengenali walaupun keadaan sebegini rupa. Okey, jadi suasana yang kita hadapi ini sangat sukar. Jadi pertama sekali kita juga mengharapkan agar pandemik COVID-19 ini akan cepat berakhir. Kerana sebenarnya sinonimnya untuk bahagian pendidikan ni banyak kita lakukan dalam bentuk program yang berbentuk fizikal. Tapi oleh kerana keadaan yang tidak mengizinkan pada masa kini, jadi kita cuba aturkan ataupun perbanyakkan lagi berkenaan dengan webinar, salah satu media sosial yang ada untuk kita cuba wawarkan kepada orang ramai, khususnya kepada pelajar, mengikut kepada peredaran semasa pada zaman kini. Dan selepas itu juga kita juga berbincang dengan agensi muzium-muzium kita yang lain, di mana boleh mendapatkan idea ataupun program yang bersesuaian dengan keadaan pada hari ini. Tahun 2020 dikira agak mencabar dalam apa jua, sama ada dalam konteks pengurusan pentadbiran dan perhubungan sosio-budaya yang membabitkan hubung kait dengan masyarakat, terutamanya dalam konteks bersemuka. Sebagai penutup bual bicara ini, dapat kiranya pihak Encik Herman memberi pandangan dan saranan terutamanya bahagian pendidikan bagi tujuan memastikan bahawa objektif, visi dan misi masih dapat berjalan seperti biasa tanpa terbelenggu dengan keadaan semasa akibat pandemik COVID-19. Okey, jadi pada pandangan saya, jadi sebenarnya saya mengharapkan agar program bentuk fizikal dapat dijalankan secepat mungkin selepas selesainya masalah pandemik COVID-19 ini, kerana melalui aktiviti bersemuka ini dapat mencapai banyak objektif kepada para pelajar sebenarnya. Tapi para pelajar itu lebih memahami kepada peranan muzium lebih dekat, kerana dia ada two-way communication dan juga komunikasi berkesan antara satu sama lain berkenaan dengan teori dan praktikal, seiring dengan minat dan juga komitmen. Jadi insyaAllah maknanya kita mengharapkan agar program seperti mana yang kita rancang dapat kita jalankan seperti biasa selepas selesainya masalah COVID-19 nanti.
Rasanya sudah cukup lengkap apa yang dibual bicarakan oleh Encik Ahmad Khairul Herman selaku Ketua Bahagian Pendidikan. Justru itu, Mandalika TV akan melabuhkan tirai untuk setakat ini saja. Semoga segala penerangan tadi dapat memberi info atau maklumat yang berguna kepada saudara-saudari. Yang penting, dalam apa jua keadaan, kita harus tetap beringat dan berwaspada dengan keadaan pandemik COVID-19 yang masih belum reda ini. Sentiasa jaga kebersihan diri, jaga jarak perhubungan, pakai pelitup muka dan hapuskan rantaian COVID-19 yang masih bermaharajalela. Sekian dari saya, Abdul Rahim Syamsuddin, rakan penyampai TV Mandalika Museum Negeri Terengganu.